Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad. 21. Okay, 21 hari bulan 2. Okay, tak lama lagi bulan depan kita akan masuk bulan 3. Dan insyaAllah pada bulan 4, kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan berjumpa lah. Okay, di sekolah. So, cikgu nak ingatkan kat sini, okay, kamu ada lebih kurang 3 bulan belajar daripada rumah. Dah bulan 4 kamu akan masuk sekolah. Benda pertama yang cikgu nak ingat pada kamu, segala nota dan latihan yang cikgu bagi, cikgu nak kamu selesaikan sebelum mula sesi persekolahan. Itu yang pertama lah. Okey, yang keduanya, cikgu tak nak tengok nota yang kamu tulis, yang kamu hasilkan. Seolah-olah kamu hanya diberi masa seminggu saja untuk selesaikan. So, pastikan setiap nota yang kamu tulis tu bersesuaian dengan kadar 3 bulan kamu berada di rumah. Okey, yang ketiganya, cikgu nak maklumkan, cikgu akan bagi satu hari ataupun satu masa untuk kamu pergi ke sekolah, hantar buku nota kamu di sekolah, dan cikgu akan menunggu di sekolah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, mungkin hari Khamis ni cikgu akan minta untuk kamu hantar buku ke sekolah untuk cikgu tanda. So kita teruskan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih berada dalam kelas sejarah tingkatan 2. Bab 2 itu bab yang barulah, berkenaan sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi macam yang kita belajar pada bab yang lepas, yang mana bab lepas menceritakan berkenaan kerajaan alam Melayu. Yang mana dalam bab 1 ini dia menceritakan berkenaan konsep alam Melayu, mengikut pendapat tokoh-tokoh. Yang kedua, berkenaan bahasa, persamaan bahasa dalam alam Melayu, budaya alam Melayu. Kemudian kita belajar berkenaan kewujudan kerajaan alam Melayu. Antaranya adalah kerajaan Funan, kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor dan lain-lain. Kemudian kita belajar berkenaan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Contohnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor, kemudian kerajaan Funan, Champa, Majapahit dan banyak lagi lah, kerajaan Kedah Tua. Kemudian kita juga belajar kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Jadi itu adalah apa yang kita belajar pada bab 1. Tak ketinggalan juga hubungan antara kerajaan alam Melayu dengan kuasa besar iaitu China dan juga India. So dalam kali ini kita akan masuk pada bab yang kedua, iaitu 2.1 berkenaan sistem pemerintahan. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 26 dan 27. Sistem pemerintahan adalah satu sistem yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu yang masyhur. Ialah sistem beraja. Sistem beraja ini terbahagi kepada dua, iaitu sistem pusat dan juga pemerintahan secara wilayah. Jadi sistem beraja ni dia kekal di alam Melayu daripada dulu, zaman dahulu kala, sehinggalah sekarang lah, kalau kita tengok. Jadi sistem beraja ni adalah sistem pemerintahan yang sangat lama dan dia adalah satu sistem pemerintahan yang sangat unik. Kalau kita tengok pada kita selalu dengar orang cakap, ustaz-ustaz cakap, kawan-kawan cakap, mak ayah cakap, cikgu-cikgu cakap, jahat macam Firaun. Jahat macam Firaun. Firaun tu adalah
satu jawatan ataupun satu sistem pemerintahan dalam tamadun Mesir kuno. Okey, cerita yang paling famous sekali adalah Firaun bersama Nabi Musa lah. Okay, cerita Firaun pada zaman Nabi Musa bersama Nabi Musa. Jadi Firaun tu adalah satu gelaran kepada pemerintah yang tertinggi dalam sistem beraja, okey, tamadun Mesir kuno. Zaman Nabi Musa dah ada. Dan Firaun ni dia bukanlah seorang individu, tidak. Dia adalah gelaran sahaja, gelaran. Macam kita kalau di Kedah, okey, pemerintahan tertinggi kita adalah sultan lah. Okey, sultan. Jadi siapa sultan kita? Sultan kita adalah Sultan Sultan Salahuddin. Okey. Jadi bila Sultan Salahuddin, sebelum Sultan Salahuddin siapa? Maka ada Sultan Abdul Halim. Okey. Jadi sultan adalah jawatan, sama juga dengan Firaun. Ni adalah sistem beraja. Jadi sistem beraja ni dia wujud begitu lama. Okey, begitu lama. Jadi macam cikgu sebut tadi, zaman Mesir kuno. Mesir kuno dah ada sistem beraja ni. Cuma bezanya waktu itu rajanya digelarkan sebagai Firaun. Okey, sekarang di Malaysia, okey, rajanya digelar sebagai sultan. Tapi ada unik di Thailand kita juga ada sistem beraja di Thailand, itu Raja Thailand. Okey, di Britain, okey, sistem beraja di Britain yang selalu kita dengar orang panggil Queen Elizabeth. Okey, sistem beraja di Jepun. Okey, sistem beraja di mana lagi? Di Brunei Darussalam, di Arab Saudi. Okey, jadi sistem beraja ni dia adalah satu sistem pemerintahan yang sangat lama dan sebenarnya dia pun boleh dikategorikan sebagai hampir pupus lah. Okey, banyak sistem beraja yang telah pupus. Okey, yang paling terbaru pupus adalah sistem beraja di kalau tak salah cikgu di Nepal, kalau tak salah cikgu. Lebih kurang dalam jangka masa 10 tahun ni lah. Okey, berlaku pembunuhan pemegang-pemegang tahta kerajaan Nepal. Okey, menyebabkan pewaris tu tak ada. Okey, jadi dia terhapus lah. Okey. Jadi kalau kita tengok di Malaysia secara khasnya sistem beraja kita diketuai oleh sultan-sultan. Namun ada satu negeri yang agak unik. Okey, iaitu Perlis, dia diketuai oleh seorang raja. Kenapa dia raja? Kenapa yang lain sultan? Tapi kalau macam Kuala Lumpur, Putrajaya, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Melaka, negeri ini diketuai oleh yang di-Pertuan Negeri. Sebab negeri-negeri ini dikategorikan sebagai negeri yang tidak ada sultan. Okay, tidak ada sultan. Kalau ikut sejarahnya, kalau macam Pulau Pinang dulu, dia adalah Kedah. Tapi disebabkan dia telah terlepas kepada ditipu oleh Francis Light. Okay, jadi dia tertubuh sendiri tanpa ada pemerintahan, menjadi negeri sendiri tanpa ada sultan lah. Okay, sebab sultan ni adalah warisan. Okey, sama juga dengan Melaka. Okey, selepas diserang Portugis, maka sistem beraja di Melaka telah musnah, hancur, maka tidak ada pewaris, maka tidak ada sultan. Sama juga Sabah dan Sarawak. Okey, kalau Sabah dahulunya sebelum British ambil, dia berada di bawah Sultan Sulu. Okey, maka kesultanan apabila British ambil, maka dia terlepas daripada Kesultanan Sulu, maka dia tidak ada sultan. Sama juga dengan Sarawak. Sarawak berada di bawah Kesultanan Brunei. Apabila James Brooke menakluk, mengambil alih Sarawak daripada Sultan Brunei, maka bila merdeka, maka Sarawak berdiri sendiri sebagai sebuah negeri yang tidak ada sultan. Maka semua negeri ini dilantik yang di-Pertuan Negeri untuk mengetuai pemerintahan di negeri-negeri itulah. Okey. Jadi apa beza Perlis ni? Perlis ni dia special. Perlis juga adalah pecahan daripada negeri Kedah. Okey, pecahan daripada negeri Kedah. Bezanya kenapa dia ada raja? Kenapa ada raja? Raja yang ada di Perlis adalah individu ataupun keturunan yang apa istilah dia, kita kata diambil. Okey, dijemput. Okey, diambil daripada Arab Saudi. Di Arab Saudi. Okey, keturunan Arab lah cerita dia. Okey, maka dibawa
dibawa masuk ke Perlis dan dilantik sebagai raja lah. Dia ada sejarah yang panjang. Okey, sejarah yang panjang macam mana orang Arab uh, boleh dilantik sebagai raja di Perlis keturunan Arab ni. Okey, dia ada cerita dia yang panjang lah, tapi cikgu tak nak cerita dalam bab ni, nanti kamu pening kepala. Okey, sebab kita nak cerita tentang bab-bab lain lah. Jadi kalau kamu tengok Raja Perlis dia ada satu nama yang agak unik lah. Okey, yang seakan-akan orang Arab. Okey, okey. Jadi kembali kepada tajuk kita hari ini, okey, sistem pemerintahan. So kalau kita tengok sistem pemerintahan, okey, di tanah Melayu ataupun di Kepulauan Melayu ni, okey, dia bahagikan dekat sini ada 7. Okey, 7 sistem pemerintahan. So yang pertamanya adalah kalau dalam buku yang warna kuning tu lah. Okey, kerajaan Funan. Macam mana kita nak tengok macam mana perbezaan setiap sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan alam Melayu. So yang pertama kita tengok adalah kerajaan Funan. Okey, Raja Funan. Okey, Raja-Raja Funan menggunakan pelbagai gelaran. Antaranya termasuklah kurung benam yang bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja. Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai raja segala raja dan Cakrabatin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Jadi kerajaan Funan ni dia gelaran kepada raja-raja untuk kerajaan Funan antaranya adalah Raja Gunung. Okey, ataupun pemerintahan alam sejagat. Okey, gelaran-gelaran yang diberikan kepada raja ni adalah untuk membesarkan menaikkan maruah, membesarkan nama, okey, pengaruh raja tu sendiri. Nampak hebat. Okey, pemerintahan pusat dan wilayah kerajaan Funan, Raja Funan dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja, mereka digelar sebagai raja kecil. Jadi kerajaan Funan ni dibahagi pada 7 wilayah, maka setiap wilayah ni diketuai oleh anak-anak raja lah. Okey, untuk mentadbir wilayah itu. Dan kerajaan Funan juga ditadbir, pentadbiran kerajaan Funan dibantu oleh golongan agama dan juga golongan tentera lah. Okey, kita tengok yang kedua adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa, Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diharaja. Okey, Raja-Raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Nampak? Kalau kita tengok kerajaan Funan, kerajaan Champa ni dia ada persamaan sedikit. Okey, pemerintahan pusat dan wilayah. Kerajaan Funan, Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Pada peringkat wilayah, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara dan juga Paduranga. Okey. Okey, yang ketiga adalah kerajaan Srivijaya. Okey. Raja bagi kerajaan Srivijaya, kalau kita tengok Raja-Raja Srivijaya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai Bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Okey, Raja Srivijaya digelar sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Bagi sistem pemerintahan pusat dan wilayah pula, raja dibantu oleh Yuvaraja iaitu putera mahkota. Patiyu Varaja, susah nak sebut kan, sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim, penjaga harta kerajaan. Pentadbiran wilayah dibahagi pada 2 iaitu Kedatuan yang ditadbir oleh datu keturunan raja dan Pradutuan yang ditadbir oleh datu bukan berketurunan raja. Jadi kalau kita tengok untuk permulaan ini, kerajaan Funan, kerajaan Champa dan Srivijaya, kalau kita tengok, ada beberapa persamaan lah. Persamaan dekat sini, kalau kita tengok pentadbiran dia, ada pengaruh agama. Ada pengaruh agama dalam sistem pemerintahan. So kalau kita tengok kerajaan Funan dan Champa ni seolah-olah dua kerajaan ini adalah kerajaan yang beragama Hindu. Sebab dekat situ dia ada sebut berkenaan Dewa Siva. Manakala untuk kerajaan Srivijaya memang
sahih lah. Okey, pengaruh agama Buddha. Okey. Okey, kita tengok yang keempat. Okey, iaitu kerajaan Angkor. Raja-raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengait raja sebagai dewa. Okey, kuasa kedua dan ketiga penting dalam sistem pilihan ini ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Raja-raja Angkor dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan pemendaraan. Pada peringkat wilayah, Angkor dibahagikan kepada wilayah, daerah, daerah kecil dan juga kampung. Okey, yang kelima, Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya Kerajaan Sriwijaya. Namun begitu, Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah. Dengan adanya seorang ketua, ketua ini menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Apabila Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya berubah. Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Perdatuan ni apa? Perdatuan adalah kawasan yang ditadbir oleh datu yang bukan berketurunan raja. Okey. Okey. Yang berikutnya adalah Kerajaan Majapahit, iaitu Raja-Raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batra. Okey, pemerintahan pusat dan wilayah bagi Kerajaan Majapahit, Raja dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesar. Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Setiap wilayah ini dipecahkan kepada Pabubetan, Kawadanan, Pakuan, Kabuyutan, iaitu daerah dan daerah kecil serta kampung. Okey, dan yang terakhir sekali adalah Kerajaan Gangganegara. Struktur pemerintahan Kerajaan Gangganegara tidak jelas. Kajian menunjukkan Kerajaan Gangganegara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja ini berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Jadi kalau kita tengok, okey, dalam sistem pemerintahan yang cikgu ceritakan sedikit pada pagi ini, okey, semuanya merujuk kepada satu sistem pemerintahan beraja. Waktu ni tidak ada lagi sistem pemerintahan demokrasi, okey, autokrasi, tak ada lagi waktu ni. Okey, semuanya merujuk kepada satu jenis sistem saja, iaitu sistem pemerintahan beraja. Okey, cuma kalau kita tengok Kerajaan Kedah Tua dan Gangganegara ni dia agak kaburlah sistem pemerintahannya. Sebab mungkin ketika itu kurangnya maklumat tentang sistem kerajaan ni. Dan kalau kita tengok Kerajaan Kedah Tua sampai sekarang masih lagi dikaji. Dikaji, dibuat cari gali untuk mengenal pasti, untuk memahami berkenaan sistem Kerajaan Kedah Tua. Mungkin sebab itu dia tidak ada info yang tepat lah tentang sejarah Kerajaan Kedah Tua. Jadi kalau kita tengok juga sistem pemerintahan diraja kesemua yang kita belajar pagi ini juga, kalau kita tengok sangat berkait rapat dengan agama yang diamalkan bagi kerajaan-kerajaan itu. Okey, kalau macam cikgu cerita tadi, kerajaan Funan dan Campur dikaitkan dengan kerajaan agama Hindu. Okey, Sriwijaya adalah Buddha. Kalau kita tengok kerajaan Angkor, okey, dan kerajaan Majapahit juga dikaitkan dengan agama. Okey, kalau macam Angkor nampak kerajaan Buddha. Okey, sebab Angkor kan, Angkor Wat. Angkor Wat tu adalah Buddha. Okey, kerajaan Majapahit mungkin pun sama. Kedah Tua dan Gangganegara. Kedah Tua ni dia agak unik lah. Dia ada banyak agama dekat situ. Okey, dia mula dengan Hindu, kemudian dia disusuli dengan agama Buddha, kemudian dia ada juga pengaruh agama Islam. Okey, jadi dia agak banyak agama yang mempengaruhi kerajaan Kedah Tua. Okey, dia berbeza dengan kerajaan Funan, Campur apa semua. Okey, kerajaan Funan ni ada, lepas tu dia hilang. Campur ada, lepas tu dia musnah. Sriwijaya ada, lepas tu dia musnah. Dia berbeza dengan kerajaan Kedah Tua. Okey, so setakat tu saja untuk tajuk kita pada
Pagi ini cikgu nak kamu salin nota muka surat 26 sampai 27. Okey, untuk menghantar buku nota yang cikgu bagi tahu kemungkinan hantar pada hari Khamis ini, nanti cikgu akan maklumkan kemudian, tapi pastikan kamu siapkanlah sebelum Khamis ni. Sebab apa? Sebab cikgu terlibat dengan menjaga SPM bermula esok lah. Okey, jadi cikgu tak tahu masa terluang cikgu tu ada atau tidak, boleh tak cikgu pergi tunggu di sekolah atau tidak. Apa-apa pun cikgu akan maklum kemudian dalam grup WhatsApp masing-masing. So cikgu nak semua pastikan buku nota tu dah siap lah. Okey, dan setiap buku yang kamu hantar pada cikgu, cikgu akan tandakan. Okey, siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Okey, senang nanti bila dah buka sekolah nanti baru kita akan face to face. Okey, dan cikgu akan pastikan apa yang cikgu suruh kamu buat, kamu selesaikan. Okey, so setakat tu saja untuk hari ini. Apa-apa ada soalan, boleh terus bertanya dengan cikgu lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.